Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kembali dengan Ustazah Mariam. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk hadis yang berkaitan dengan yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Tajuk kita pada hari ini adalah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Tajuk ini terdapat dalam sebuah hadis yang daripada Rasulullah SAW. Baiklah, sekarang kita tengok ini adalah paparan buku teks. Okey, ini adalah paparan buku teks tahun 3. Okey, baiklah, sekarang kita perhatikan muka surat buku teks ni adalah muka surat 38 dan 39. 38 dan 39. Baiklah, sekarang kita tengok apa yang ada dalam buku teks ni. Okey, yang pertama sekali dia kata, murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah SAW amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda bersabda, inilah hadis Rasulullah. Okey, ini hadis Rasulullah. Ani bin Abbas qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Ni adalah periwayat dia. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda. Sabda ni maknanya kata-kata lah juga. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey, cik. Okey. Murid dia ni tanya cikgu dia, apakah pengertian dan kepentingan hadis ini, Ustaz? Okey, sekarang dia tanya apa pengertian dan kepentingan hadis. Kenapalah kena belajar hadis kan? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, Ustaz tu pun jelaskan apa dia hadis tu sebenarnya. Okey, baiklah. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, Ustaz tu kata lagi, hadis ni penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Dalam Al-Quran sikit je, tapi hadislah yang menceritakan lebih lanjut. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok satu persatu. Okey, baik. Sekarang ni kita perhatikan hadis ni. Okey, kita baca sekali lagi bersama-sama. Okey, jom ikut Ustazah. Ani bin Abbas qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Okey, inilah hadis Rasulullah. Rasulullah cakap, ni apa yang Rasulullah cakap. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Ni kata-kata Rasulullah. Okey, Rasulullah kata, apa yang Rasulullah ucapkan tu disampaikan daripada Ibn Abbas. Ada lagi orang lain. Panjang lagi lah. Okey, tapi secara umumnya adalah daripada Abu Daud dan Tirmizi.
apa maksud hadis tadi ya? Okey, maksudnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas cakap, Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah cakap lah, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Apa maksud Rasulullah ni? Maknanya Rasulullah kata bukan daripada golongan dia. Kalau orang tu tak sayang pada orang yang lebih muda. Maknanya dia suka menyakiti orang yang lebih muda daripada dia. Suka buat, contohnya lah, okey, suka buat adik menangis, suka menyakak adik, okey, dan tidak memuliakan yang lebih tua. Maknanya orang yang umurnya lebih tinggi daripada kita. Kata kita umur 10 tahun. Maknanya orang yang lebih daripada kita, umur 11 tahun, 12 tahun, ataupun orang yang lebih tua lagi. Maknanya bila kita tak memuliakan, macam mana cara kita nak muliakan tu? Okey, kita akan tengok lagi seterusnya. Sebelum kita tengok lebih dalam tentang hadis tadi, kita kena tahu apa itu hadis. Apa sebenarnya hadis ni? Yang kita tahu, yang kita pernah jumpa Al-Quran. Kita pernah baca. Kita memang baca Al-Quran. Hari-hari kita baca. Okey, jadi sekarang ni apa dia hadis ni? Apa sebenarnya hadis? Kenapa disebut hadis? Adalah semua benda, ya, semua perkara yang disandarkan. Maknanya ditujukan daripada Nabi Muhammad. Disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, contohnya. Kalau dari segi perkataan, macam tadilah yang Rasulullah kata, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan memuliakan atau menghormati orang yang lebih tua. Tu Rasulullah kata, perkataan. Kalau perbuatan, orang tu lihat. Contoh ada hadis lain. Jadi dia melihat cara pakaian Rasulullah. Itu adalah perbuatan atau pengakuan. Contoh ada sahabat, dia buat sesuatu, lalu Rasulullah kata, ya betul. Jadi itu pengakuan Rasulullah. Kalau sifat pula, tu pemerhatian sahabat. Sahabat melihat Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah tak buat, apa yang Rasulullah tinggalkan. Itulah sifat Rasulullah. Semua ni dipanggil hadis. Apa sahaja yang disandarkan, yang ditujukan pada Rasulullah, maka itulah hadis. Okay, kalau nak lebih lanjut, kenalah baca buku-buku yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah, dengan cerita-cerita Rasulullah, sirah-sirah Rasulullah, sirah-sirah Nabi, baca. Jadi di situ kita akan dapat melihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah. Ni semua hadis-hadis ni datang daripada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang bercerita pada golongan yang selepas dia. Maknanya selepas Nabi dah meninggal, dia sampaikan pada orang tu pula. Tu dipanggil tabi'in. Okey, sahabat, lepas tu tabi'in. Maknanya tabi'in ni orang tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Jadi bila disampai macam tu, sampailah pada kita. Daripada situlah kita dapat mengenali sifat-sifat Nabi, dapat kenal Nabi Muhammad ni macam mana. Jadi kenalah, sebab tu kenalah rajin membaca buku-buku sirah Nabi. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Kepentingan. Apa dia hadis? Sekarang kita nak tahu kepentingan hadis. Kenapa hadis tu penting? Kenapa perlunya kita belajar hadis? Kenapa kita kena tahu tentang hadis? Okey, di situ kita dapat apa? Apa yang akan kita dapat bila kita tahu tentang hadis? Okey. Kenapa kita perlu tahu tentang hadis? Okey, yang pertama sekali, dia merupakan sumber hukum selepas Al-Quran. Dan yang kedua, hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum
secara terperinci. Okey, jadi yang pertama dia kata merupakan sumber hukum. Yang kedua selepas Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma sebut ringkasan sahaja. Al-Quran tak jelaskan detail. Al-Quran kata aqimus solah. Al-Quran cakap dirikan solat. Macam mana cara dirikan solat? Macam mana bentuk nak solat tu? Al-Quran tak sebut. Ada rukuk, ada sujud. Itulah fungsi hadis. Rasulullah yang tunjuk. Itulah perbuatan dia. Rasulullah tunjuk, okey, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi Rasulullah tunjuk cara solat. Ada takbir, lepas tu rukuk, sujud. Ya. Itulah cara perbuatan yang kita lakukan. Apa yang kita buat sekarang ni solat tu, kita dapat daripada Rasulullah. Macam mana kita dapat? Dia turun daripada sahabat. Lepas tu sahabat bagi, tunjuk pula kepada tabi'in yang selepas tu. Tabi'in tunjuk pula pada yang selepas sampailah pada kita. Jadi dari situlah kita belajar tentang solat. Begitu juga dengan perbuatan hukum-hukum yang lain. Macam mana puasa, nak niat macam mana. Itu adalah perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itulah dia fungsi, dia menjelaskan lebih terperinci hukum dia. Macam mana cara nak buat, macam mana cara nak solat, macam mana cara nak puasa, macam mana cara nak bayar zakat. Itu semua ditunjukkan oleh Rasulullah. Diperjelaskan secara terperinci dalam hadis-hadis Rasulullah. Okey, saya harap semua jelas apa kepentingan hadis dan apa itu hadis. Okey, kenapa kita kena tahu hadis tu ya? Okey, baik. Ni adalah muka surat, buku teks yang pada muka surat 40 dan 41. Apa yang terdapat pada buku teks ni? Okey. Yang terdapat pada buku teks muka surat 40 dan 41 ni adalah yang pertama sekali adab mengasihi orang muda, iaitu macam mana cara orang yang lebih tua nak tunjukkan dia tu sayang, dia tu kasih pada orang yang lebih muda. Lepas tu yang kedua adalah adab menghormati orang yang lebih tua. Maknanya orang yang muda nak tunjuk yang dia sayang, yang dia hormat, yang dia kasih, yang dia muliakan orang yang lebih tua. Macam mana cara dia. Adab ni adalah cara kita nak tunjukkan, nak tindakan kita, perlakuan kita macam mana. Okey, pertama sekali kita tengok adab mengasihi orang lebih muda. Okey, pertama sekali dia kata berbicara dengan nada yang mesra. Okey. Maknanya kena cakap tu jangan cakap kasar, jangan menjerit-jerit. Tu dia maksud berbicara dengan nada yang mesra. Okey, mewujudkan hubungan baik dengan orang yang muda. Mewujudkan hubungan baik dengan orang yang muda ni maksudnya janganlah kita asyik membuli orang yang lebih muda. Sikit-sikit. Adik, tolong kakak ambil air. Adik, tolong basuh pinggan. Adik, tolong ambil ni. Adik, asyik bully je kan. Tu tak boleh lah. Maknanya kena wujudkan hubungan yang baik. Sama-sama buat, sama-sama kemas rumah. Kalau sekarang ni kita semua berada dekat dalam rumah, jadi sama-sama buat. Jangan asyik-asyik kakak je yang kena buat, abang je yang kena suruh. Jadi sama-sama ya. Okey, yang ketiganya, menasihati dengan kata-kata yang baik. Janganlah kita cakap kasar. Kita nak bagi tahu dia apa-apa, kita cakap dengan baik, dengan elok-elok. Jangan jerit-jerit, jangan memaki. Semua tu tak elok ya. Tu tak menunjukkan sifat kita sayang pada orang yang umur dia lebih muda daripada kita. Okey, seterusnya. Melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Pandang orang yang lebih muda ni dengan penuh kasih sayang. Pandang adik-adik kita dengan penuh kasih sayang. Jangan pandang dia dengan rasa benci, rasa nak marah, rasa jealous kan. Asyik-asyik adik dia dapat layanan special daripada abah, daripada mak kita. Jadi ataupun daripada guru kita. Jadi kita janganlah ada perasaan yang seperti itu ya. Perasaan macam tu tak baik. Okey, jadi kita kena sayang. Pandang dia dengan penuh kasih sayang. Ya.
Kerana itu adalah suruhan Rasulullah, adalah apa yang Rasulullah minta kita buat. Okey, yang seterusnya menunjukkan contoh teladan yang baik. Okey, apa kalau sekarang dalam keadaan sekarang kita semua berada dalam rumah. Okey, dalam rumah tu ada adik, ada kakak, ada abang, ada mak, semua yang duduk dalam rumah kan. Tak pergi ke mana-mana. Jadi di situlah peranan kita menunjukkan teladan yang baik. Kita sebagai kakak, kita sebagai yang lebih tua, tunjukkan contoh yang lebih baik. Okey, contohnya rumah bersepah. Tak perlulah tunggu ibu kita, mak kita, ayah kita suruh kita kemas. Kita sendiri. Kita sendiri menunjukkan contoh pada adik kita, kita kemas. Jadi, insya-Allah secara tak langsung, kalau kita buat selalu dengan penuh keikhlasan, bentik ikhlas, lama-lama adik kata, oh kesian kakak aku, asyik-asyik kakak aku je. Kesian abang aku, asyik-asyik abang aku je buat. Jadi lebih baik aku tolong juga. Jadi secara tak langsung, insya-Allah adik-adik kita akan membantu kita. Akan mengikuti contoh teladan kita ya. Okey. Itu cara orang yang lebih tua menunjukkan contoh, menunjukkan akhlak dia, cara menunjukkan kasih sayang dia pada orang yang lebih muda. Ya. Okey, sekarang ni orang tua, orang yang berumur lebih daripada kita. Okey, katalah kita umur 9 tahun. Jadi orang kakak kita umur 12 tahun. Jadi itulah maksud lebih tua, ya. Okey, orang yang lebih tua ni macam mana cara? Minta maaf. Okey, orang yang muda ni macam mana cara dia nak tunjuk yang dia pula sayang pada orang yang lebih tua daripada dia. Macam tu. Jadi orang tua, maknanya kakak abang kita nak tunjuk contoh pada adik-adik dia. Sekarang ni kita pula, kita yang sebagai umur yang lebih muda daripada abang kakak kita nak tunjuk yang kita ni sayang, kita ni kasih pada kakak abang kita. Macam mana cara dia? Yang pertama sekali, panggillah dengan panggilan yang terhormat. Janganlah panggil, kalau kakak kita tu, kita panggil Ayu. Kita panggil nama dia sahaja. Ataupun kerana kakak kita ni badannya gemuk. Jadi kita panggil, oi gemuk. Jangan macam tu. Itu tidak menunjukkan adab yang Rasulullah ajar, ya. Okey. Yang seterusnya meminta nasihat dan bimbingan. Okey, jadi kalau kita ada sesuatu masalah ke, ada sesuatu kekusutan ke, bolehlah kita minta pandangan dan nasihat daripada kakak abang kita. Ataupun siapa-siapa yang lebih berusia kita, mak saudara kita, pakcik-makcik kita kan, bolehlah kita minta. Okey. Seterusnya, memberi salam. Okey, Rasulullah cakap, orang yang lebih muda, memberi salam pada orang yang lebih tua adalah lebih baik. Maknanya sebelum orang tua tu, orang yang lebih tua daripada kita tu bagi salam kat kita, kita dulu bagi salam pada dia. Okey. Contohnya kita pergi jalan-jalan naik basikal, jumpa ada makcik-makcik duduk tepi jalan. Tak ada masalah, kita pun sambil lalu tu kita bagi salam. Assalamualaikum makcik. Itu adalah satu-satu yang Rasulullah sangat-sangat suka. Maknanya kita mendahului memberi salam. Ya. Ataupun kita jumpa orang yang kita kenal, ataupun ada walaupun orang yang tak kenal ke, kita bagi salam, tak ada masalah. Tu memang sangat digalakkan, ya. Okey, yang seterusnya sopan santun dalam berbicara. Bercakaplah dengan nada yang baik, nada yang elok, jangan cakap nak menengking, menjerit-jerit, ya. Okey. Ya. Okey, seterusnya taat kepada orang yang lebih tua. Okey. Okey, taat pada orang yang lebih tua ni maknanya apabila orang yang lebih tua ni meminta tolong pada sesuatu pada kita, kita tolonglah, bantulah, ya. Okey, janganlah kita menunjukkan kekerasan kepala kita, ya. Okey, ataupun kedegilan kita. Tu jangan kita buat macam tu. Itu tidak diajar oleh Rasulullah. Okey, seterusnya mendahulukan orang yang lebih tua dalam semua hal. Contoh kat sini gambar ni kan, nampak gambar ni. Dia dulu kan atuk ni makan. Dia bagi atuk ni makan dulu.
Okey, dalam gambar ni dia bagi atuk ni makan dahulu. Maknanya dia bukan dia dulu makan, tapi dia bagi atuk tu makan. Maknanya dalam apa sahaja kita kena dahulukan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, seterusnya bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Jangan kita bersikap kasar, ya. Okey, seterusnya ringan tulang untuk membantu. Bila kita nampak kakak abang kita tengah sibuk mengemas rumah, jangan pula kita suka-suka hati pergi baring ataupun kita pergi tambah sampah lagi. Memanglah kakak abang tu naik angin, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak digalakkan dan dibenci oleh Rasulullah. Bila kita nampak orang lain buat kerja, kita tolong sama-sama, bantu sama-sama. Macam tu juga dalam kelas. Tengah nampak kawan kita tengah sapu sampah, jangan pula kita pergi buat sampah lagi. Sama-sama kutipkan sampah tu. Pastikan kebersihan yang ada dekat dalam rumah, dekat sekolah, dekat dalam kelas atau di mana sahaja, pastikan sentiasa bersih. Kalau nampak sampah, tak ada masalah. Ambil kutip, tolong buangkan dalam tong sampah. Okey. Ini kita ulang sekali lagi. Adab mengasihi orang yang lebih muda. Okey, cara kita nak tunjuk kita ni sayang pada yang lebih muda daripada kita. Okey, pertama sekali berbicara dengan mesra. Mewujudkan hubungan yang baik. Menasihati dengan kata-kata yang baik. Melihat dengan penuh kasih sayang. Menunjukkan contoh teladan yang baik. Okey, ni adalah adab-adab atau cara untuk kita menunjukkan kita sayang pada orang yang umurnya lebih rendah daripada kita, umurnya lebih muda daripada kita. Yang ni mana peringkat adik-adik kita lah, ya. Okey, tu cara kita nak tunjukkan kasih sayang kita. Okey, pertama berbicara dengan mesra. Mewujudkan hubungan yang baik, jangan hubungan yang mewujudkan hubungan yang tak baik, ya. Menasihati dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar, menengking-nengking, ya. Itu tak disukai oleh Rasulullah. Melihat dengan penuh kasih sayang, menunjukkan contoh teladan yang baik. Macam mana cara kita nak tunjuk kita ni sayang pada yang lebih muda? Okay, sekarang ni kita nak tunjuk yang kita ni lebih menghormati orang yang lebih tua. Macam mana cara kita nak tunjuk yang kita ni sayang, kita ni hormat, kita ni muliakan orang yang umurnya lebih daripada kita. Okey, pertama sekali memanggil dengan panggilan yang terhormat. Meminta nasihat dan bimbingan. Memberi salam apabila bertemu. Sopan santun dalam berbicara. Okey, pertama kita panggil dengan panggilan yang hormat. Maknanya panggil dengan panggilan yang betul lah. Janganlah panggil hoi, jangan panggil panggilan yang buruk. Okey, meminta nasihat dan bimbingan, memberi salam apabila bertemu, sopan santun dalam berbicara. Okey, seterusnya taat kepada orang tua. Maknanya taat pada orang yang lebih tua lah. Mendahulukan yang lebih tua dalam segala hal. Ringan tulang untuk membantu. Bersikap lemah lembut. Okey, taat kepada orang yang lebih tua. Okey, mendahulukan yang lebih tua dalam semua benda. Okey, kita nak buat apa-apa, kita dahulukan. Kita nak makan, mak dah hidang makanan, kita tunggulah semua sali ada, kita makan. Kita biarkan ayah kita makan dahulu, barulah kita ambil. Okey, jangan kita pula tak nyempat-nyempat kan. Okey, ringan tulang dalam membantu. Okey, kita melihat apabila tengok kakak, mak kita, abang kita, ayah kita tengah buat sesuatu, mungkin kita boleh minta tolong, tanya dia ada perlu bantuan apa-apa tak. Okey, bersikap lemah lembut, jangan bersikap kasar.
semua adab tu apa kesan yang akan timbul? Okey, kita akan tengok kesan apabila kita mengasihi orang yang lebih muda. Apabila kita lebih mengasihi orang yang lebih muda ni, kita sendiri secara tak langsung akan disayangi dan dihormati oleh orang yang lebih muda. Keluarga kita pun akan hidup bahagia. Masyarakat pun aman, tak ada bergaduh-gaduh. Okey, orang muda lebih sopan. Maknanya kita sendiri pun akan menjadi lebih sopan. Yang last sekali, mewujudkan kerjasama dalam setiap urusan. Maknanya kalau kita tengok kakak kita, contohlah kan, kita tengok kakak kita tengah kemas rumah, so kita datang membantu. Jadi secara tak langsung itu dah mewujudkan sifat kerjasama dalam urusan kehidupan kita. Jadi bila dah macam tu, ada tak rasa akan berlaku gaduh? Maknanya kakak kita marah kita, kan? Jadi secara tak langsung akan aman. Walaupun dalam rumah kita, dalam masyarakat, semuanya akan menjadi bahagia. Bila kita mengasihi orang yang lebih tua. Kalau tadi orang yang tua mengasihi orang yang lebih muda, sekarang kita tengok apa pula kesan orang yang tua pula mengasihi yang lebih apa pula kesan orang muda lebih mengasihi orang tua? Sekarang kita tengok apa kesan dia. Pertama sekali, wujudnya kasih sayang. Adik-adik pun akan sayang kita. Okey, kehidupan kita sendiri lebih diberkati. Pertama, yang keduanya adalah seterusnya memperoleh ketenangan jiwa. Allah dan Rasul pun akan menyayangi kita. Dan kehidupan lebih harmoni. Okey. Jadi kalau kita menyayangi adik-adik kita, orang yang lebih umur bawah kita, secara tak langsung mewujudkan kasih sayang. Malah kehidupan kita sendiri pun akan lebih diberkati. Dan secara tak langsung kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Tak adalah kita rasa macam resah, kita rasa nak marah. Bila kita dah sama-sama bersatu padu, tak adalah kita akan rasa nak marah je kan. Okey, dan yang paling penting, Allah pun sayang. Allah dan Rasul, ya. Nabi Allah dan Nabi Muhammad ni akan sayang pada kita. Okey, yang utamanya, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Maknanya dekat kawasan tempat tinggal kita tu, bila kita sama-sama saling jaga, hormat menghormati, saling kasih mengasihi sama-sama antara satu sama lain, secara tak langsung kehidupan kita dekat kawasan situ pun akan lebih harmoni. Tak adalah orang ni bergaduh, orang tu bergaduh. Ya. Okey, alhamdulillah selesailah tajuk kita, tajuk hadis yang berkaitan dengan mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Okey, alhamdulillah kita dah selesai. Ustazah harap semua mendapat dan fahamlah apa yang Ustazah nak sampaikan di sini. Okey, dan yang penting jangan lupa subscribe Ustazah punya channel ni. Like dan subscribe. Okey, sebagai tanda sokongan terhadap apa yang Ustazah buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di lain topik.